Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Selamat pagi semua. Great morning everyone. Okay, apa khabar? Diharapkan rakan-rakan FB saya terutamanya followers dan juga pengikut-pengikut setia saya di FB page Hartanah dan anda berada dalam keadaan sihat walafiat, berada dalam keadaan dilindungi oleh Allah selalu, tetap setia tinggal di rumah, mematuhi arahan daripada pihak kerajaan di sepanjang tempoh kawalan pergerakan yang kita tengah lalui sekarang. Dan apa khabar pula sahabat-sahabat RAN? Sahabat-sahabat RAN saya yang saya kasihi, perunding-perunding hartanah, pejuang-pejuang hartanah yang berada di luar sana, yang masih lagi tidak dapat meneruskan aktiviti harian anda sebagai seorang pejuang hartanah. Jangan risau, jangan takut, jangan rasa down, jangan rasa down. Terus berusaha untuk memastikan anda boleh bantu seramai mana orang yang boleh di luar sana untuk memiliki hartanah pertama mereka, especially for those yang belum memiliki hartanah. Anda tanamkan azam, betulkan mindset anda untuk membantu mereka yang berada di luar sana memiliki hartanah pertama mereka. Okey, so seperti mana yang saya dah war-warkan, saya dah war-warkan dalam Facebook saya, dalam saya punya personal Facebook dan juga dalam page Hartanah dan anda ni. Okey, pagi ni insya-Allah saya akan cuba untuk membantu anda, berkongsi kepada anda bagaimana sebenarnya anda boleh menggunakan peluang yang ada di sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ini sehinggalah tempoh PKP ini tamat. Okey, macam mana sebenarnya anda boleh bantu untuk membuka minda prospek-prospek anda dalam memiliki hartanah mereka. Alright. So siapa yang dah join, saya minta tolong sangat-sangat sebab perkara yang saya nak sharekan pagi ni adalah perkara yang penting. Perkara yang penting yang mana saya rasa tak boleh ditinggalkan ataupun tak boleh diabaikan. Mesti tuan-tuan puan dengar dengan betul, dengar dengan khusyuk. Bukan khusyuk bermakna anda khusyuk terus tidur, tidak. Okey, khusyuk tu maksud dia kena dengar betul-betul, ambil pen dan kertas. Okey, saya hari ni tak gunakan OBS, saya gunakan handphone saya saja untuk udara secara live. Jadi saya minta tuan-tuan puan ambil pen dan kertas, minta tuan-tuan puan tolong catatkan. Catatkan apa yang saya ingin sampaikan pada pagi ini. Alright, dan kalau boleh sesiapa yang dah join ni minta tolong sharekan kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi yang boleh join kita pagi ni, dan insya-Allah lebih ramai lagi yang akan mendapat manfaat lah daripada apa yang saya cuba kongsikan. Dan tuan-tuan puan bila dah dengar dapat apa yang saya cuba sampaikan ni, jangan lupa untuk amalkan dan praktikkan dalam kehidupan tuan-tuan puan seharian. So saya buat posting pagi ni untuk siaran live pagi ni khusus kepada ejen-ejen hartanah, kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat saya, perunding-perunding hartanah yang di luar sana. Anda memang awesome, anda memang terbaik, anda memang amazing. Okay, so tanamkan dalam minda masing-masing, anda boleh buat bisnes, anda boleh membuat perancangan, planning untuk terus memajukan diri anda sebagai seorang pejuang hartanah, sebagai seorang perunding hartanah. Dan tempoh PKP ini tidak akan melemahkan anda, tidak akan stop anda daripada terus membantu seramai mana orang yang boleh untuk memiliki hartanah pertama mereka. Okey, insya-Allah pagi ni saya akan kongsikan beberapa tips yang boleh anda amalkan, insya-Allah. So kita tengok siapa yang dah join. Alright, nama pertama yang muncul kat skrin saya ni, Syed Arif Manja. Terima kasih Tuan Syed, sahabat saya dunia akhirat. Tuan Syed berada di Perlis ke Tuan Syed? Okey, Mita Masyita pun dah join, terima kasih Mita.
Hafizul pun dah join. Terima kasih Hafizul. Okey, Aklil Hakim pun dah join. Waalaikumsalam Aklil. Okey. Selamat pagi semua Alright, so siapa yang dah join ni tolong kongsikan tolong kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Kita tarik seramai mana yang boleh. Kalau boleh pagi-pagi ni kita mulakan dengan energy. Kita nakkan ada energy. Alright. So masing-masing tolong sharekan, tarik seramai mana yang boleh. Okey, Maria pun dah join. Terima kasih Maria. Lama tak nampak Maria. Sihat Maria? Siapa-siapa yang dah join ni, saya doakan semua kata apa berada dalam keadaan sihat walafiat. Pastikan anda telah bersarapan, sebab saya nak pastikan energy level anda semua pada highest peak untuk pagi ni, pada keadaan yang paling terbaik. Sebab kita nak betulkan minda kita, kita nak betulkan mindset kita, kita nak pastikan yang anda memang betul-betul energetik pagi ni. Siapa yang belum minum lagi, siapa yang belum sarapan lagi, pergi makan dulu. Sambil-sambil makan tu boleh tengok saya buat live ni. Okay, insyaAllah siapa yang dah join. Waalaikumsalam. Okay, Maria, terima kasih. Yang dah join ni tolong share kan. Tolong share kan, tarik lagi kawan-kawan yang lain untuk join. So siapa-siapa yang kata apa dah join tu, jangan segan, jangan malu-malu. Kita communicate sama-sama. Kita bincangkan perkara ni sama-sama. Kalau ada apa-apa pertanyaan, ada apa-apa perkara yang mungkin tuan-tuan puan ingin kongsikan bersama, feel free to do so. Boleh, tak ada masalah. Saya allow, saya benarkan. Kita buat benda ni two-way communication. Sekurang-kurangnya kita boleh belajar. Saya boleh belajar daripada anda, anda boleh belajar daripada saya, dan yang lain-lain yang boleh join juga pada pagi ni boleh belajar daripada apa yang kita kongsikan pagi ni, insyaAllah. Oh, Tuan MK pun ada. Okay, terima kasih Tuan MK. Waalaikumsalam Tuan MK. Sihat Tuan MK? Oh, Hafizul dengar sambil buat kerja. Alhamdulillah, bagus. Kerja masih lagi kita teruskan. Dalam tempoh PKP ni jangan lemau-lemau. Jangan lemau-lemau. Teruskan buat kerja. Teruskan buat apa yang kita biasa buat. Jangan jadikan PKP ni alasan untuk anda tidur lena, untuk anda membesarkan perut sahaja. Okey, pastikan dalam tempoh yang ada sekarang ni kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Alright. So untuk pagi ni, okay, sebelum saya mulakan tips perkongsian saya, saya nak buatlah sedikit kata apa elemen untuk menjentik minda. Okay, kita bagi motivasi sikit, boleh tak? Kalau boleh tulis boleh kat situ. Saya minta tolong siapa-siapa yang dah join. Okay, Rashidah pun dah join. Terima kasih Rashidah. Oh, Rashidah apa ni tak kena bertugas ke Rashidah? Saya harap apa ni Rashidah pun sihat lah. Okay, so sambil-sambil kita kata apa dengar perkongsian saya ni, tolong ambil pen dan kertas, catatkan apa yang saya tuliskan, dan kalau boleh saya nak ada interaksi di antara kita. So apa yang saya tuliskan ni, saya minta tolong tuan-tuan puan catatkan, dan kalau boleh tuan-tuan puan sharekan dalam ruangan komen, okay, supaya rakan-rakan yang mungkin tak sempat nak tengok live pagi ni, dia boleh nampak dia boleh nampak apa yang saya sampaikan, dan tuan-tuan puan tolong tuliskan di ruangan komen. Okay, alright. Okay, Tuan Haji Wahab pernah join. Terima kasih Tuan Haji. Waalaikumsalam Tuan Haji, sihat ke? Tuan Haji, abang komando kita. Okey, Tuan Hisham pun dah join. Terima kasih Tuan Hisham. Okey, siapa-siapa yang dah join tolong sharekan Tolong sharekan, kita tarik seramai mana yang boleh pagi ni. Alright. So, untuk permulaan okey. Bila kita kena je wabak COVID-19 daripada awal untuk pengetahuan semua, COVID-19 ni mungkin semua dah tahulah sejak daripada tahun lepas. Sejak daripada tahun lepas wabak tu mula menular di China. Okay, ramai di antara kita yang mungkin telah sedar. Mungkin telah sedar wabak COVID-19 ni akan mendatangkan malapetaka kepada kita semua. Akan mendatangkan masalah yang besar kepada kita semua. Yang impactnya daripada tahun lepas lagi sebenarnya kita dah nampak. Impactnya kita dah nampak, especially bila COVID-19 ni mula merebak, mula menular di China. Sebab kalau untuk pengetahuan semua, China ni merupakan antara rakan dagangan Malaysia yang paling besar. Banyak barang-barang yang kita import daripada China, dan kita juga banyak eksport ke China. So bila impact daripada COVID-19 ni, tahun lepas tu lagi, kebanyakan kata apa business entity yang tak boleh nak berniaga lah, tak boleh nak berniaga, dia orang tak boleh nak import barang daripada China, dan dalam masa yang sama those production yang export barang kita, produk kita ke China pun tak dapat nak berniaga dengan pihak sana. Jadi masa tu lagi sebenarnya kita dah nampak impactnya. Okay, pada awal tahun ni pula impact tu dah mula terasa, di mana ramai pelancong-pelancong daripada China yang tak boleh masuk ke Malaysia. Tak boleh masuk ke Malaysia. Sebab apa? Kita tengok sebenarnya pelancong daripada China ni adalah
satu negara yang ramai visitor ataupun pelancong yang datang ke Malaysia lah. Daripada awal tahun tu kita tengok kebanyakan hotel-hotel, kebanyakan industri yang melibatkan pelancongan tidak dapat meneruskan aktiviti mereka macam biasa. Mereka mengeluh. Mereka mengeluh sejak daripada bulan Januari hari tu banyak industri pelancongan ni banyak yang terjejas. Okey, kalau kita tengok sekarang ni pula bila dah ada tempoh PKP macam ni, semua orang tak boleh nak buat urusan macam biasa, nak jalankan bisnes macam biasa, especially puan sebagai seorang perunding hartanah. Bila dah berlaku PKP macam ni, tak boleh nak keluar, tak boleh nak buat appointment, tak boleh nak buat site visit, tak boleh nak buat viewing dan sebagainya. Jadi bila berlaku macam ni, macam mana kita nak cushionkan ataupun kita nak absorbkan impact ni kepada diri kita sendiri. Jadi sebab itulah saya terpanggil dalam beberapa sharing saya sebelum ni. Kalau tuan-tuan perempuan tengok posting-posting saya yang sebelum ni, saya dah pun berkongsi pada tuan-tuan perempuan apa pendapat saya, apa dapatan saya, yang mana saya cuba untuk membuka minda masing-masing, membuka minda saya dan juga minda tuan-tuan perempuan semua tentang kepentingan kita untuk meneruskan survival. Dengar tu keyword dia meneruskan survival. Kita bukan nak jadi selesa, kita bukan nak jadi kaya, kita hanya nak fikirkan sekarang ni nak meneruskan survival. Macam mana kita nak teruskan survival tu? Itu yang paling penting sekarang ni. Saya tak nafikan ada di antara mungkin rakan-rakan RAN yang mungkin dah bekerja kuat selama mungkin tahun lepas, sepanjang tahun 2019 dia dah bekerja kuat. Alhamdulillah bagi yang dah bekerja kuat tu dah nampak hasilnya tu, jadi dia tak begitu risau sangat. Yang saya kesiankan sekarang ni kebanyakan rakan-rakan RAN yang mungkin tak dapat bisnes yang sepatutnya ataupun tak dapat nak close sales yang sepatutnya last year. Jadi tahun ni dia masih lagi tercari-cari rentak. Tercari-cari rentak, masih lagi pening memikirkan listingnya ada tak boleh nak dijual, dan macam-macam perkara lagi. Jadi insya-Allah pagi ni saya cuba nak kongsikan kepada tuan-tuan perempuan semua apa tips yang saya ingin sarankan, dan saya harapkan tips yang saya bagi ni mendatangkan manfaat dan boleh membantu tuan-tuan perempuan semua untuk meneruskan survival. Ingat keyword tu meneruskan survival, bukan untuk menjadi kaya raya, bukan untuk menjadi selesa, tapi untuk meneruskan survival. Itu yang paling penting sekarang ni. Kita nak pastikan makanan cukup untuk anak-anak kita, untuk isteri kita. Kita nak pastikan yang kita masih lagi boleh melangsaikan perkara-perkara yang kita perlu langsaikan, hutang piutang kita dan sebagainya. Kita perlu pastikan yang anak-anak kita boleh meneruskan pembelajaran mereka, tak ada apa-apa masalah. Kalau misal kata mereka masih lagi duduk di bangku sekolah, mereka masih lagi berada di universiti, kita pastikan yang mereka tidak terjejas pun dengan keadaan ekonomi sekarang ni. Itu yang paling penting, meneruskan survival. Cikgu Jamrus dah join. Terima kasih cikgu. Siapa lagi yang dah join ni? Kita tengok sekejap. Tuan Mio Zakaria Hassan. Terima kasih Tuan Mio. Tuan Mark. Tuan Mark pun dah join. Tuan Mark ni orang kuat LPPSA ni. Orang kuat LPPSA, rakan baru saya. Terima kasih Tuan Mark. Alright. So Tuan Najib Wahab pun ada tulis kat situ, agreed, meneruskan survival. Betul. Itu yang paling penting sekarang ni. Tak payah nak cerita panjang-panjang lah. Kita cerita tentang nak meneruskan survival aja dulu. Masukkan dalam minda dulu. Tulis dan catatkan apa yang saya beritahu ni. Alright. So sebagai seorang umat Islam, sebagai seorang umat Islam, kita sepatutnya menanamkan rasa bersyukur. Itu antara perkara yang kita dah diajar. Nabi dah ajar, dalam Quran pun dah sebut. Dalam apa keadaan sekalipun kita tak boleh mengeluh. Kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh menyalahkan keadaan, kita kena sentiasa bersyukur. Walaupun macam mana teruk pun impact yang kena pada kita, kita kena sentiasa bersyukur. Sebab apa? Nikmat yang Allah turunkan kepada kita ni dalam pelbagai bentuk. Dia nak uji kita pun, itu dipanggil nikmat juga. Mungkin COVID-19 ni sebagai salah satu ujian. Allah nak tengok sejauh mana kita boleh meneruskan kehidupan kita, sejauh mana kita boleh pastikan yang kita boleh menangani impact COVID-19 ni. So kita sebagai umat Islam, kita kena sentiasa bersyukur. Jangan mengeluh dan ambil semua perkara ni sebagai satu yang positif. Itu yang paling penting. Alright. Dan dalam masa yang sama, kita kena fikir setiap perkara yang Allah jadikan ni memang ada hikmah di sebaliknya.
ada hikmah di sebaliknya. Okey, hikmah yang macam mana kejap lagi saya akan terangkan. Alright, so fikir, tanamkan dalam minda masing-masing, bersyukur, itu yang paling penting. Okey, ambil positif, okey, itu perkara yang kedua, dan fikir yang semua ni ada hikmah di sebaliknya. Alright, okey. Fikir yang tu dulu, tanamkan dalam minda benda tu dulu. Okey, pastikan anda faham apa yang saya cuba nak sampaikan di sini. Alright. Okey, Yasir, Tuan Yasir pun dah join. Terima kasih Tuan Yasir. Okey, kita teruskan lagi. Tolong sharekan Tuan Haji tolong sharekan, Tuan Mak tolong sharekan Alright. Yang kedua saya nak minta tuan-tuan perempuan supaya ubah mindset masing-masing. Minda masing-masing tu perlu diubah. Sebab apa? Mindset kita sekarang ni, bila kita buat sales, sebagai seorang perunding hartanah, tak boleh tidak hari-hari memang dalam kepala otak kita ni kita fikir nak buat sales saja. Betul tak? Okay, kebanyakan daripada kita fikir, dalam tempoh kita tak boleh nak bergerak keluar, dalam tempoh kita tak boleh nak outreach kepada orang ramai di luar sana, macam mana kita nak buat sales? So, saya nak pagi ni tuan-tuan perempuan ubah mindset tersebut. Rather than you all buat sales, you all tak payah buat sales pun. Tak payah pun buat sales. Okay. Kalau dulu hari-hari kita letak gambar rumah yang nak dijual, letak maklumat harga yang nak dijual berapa square feet, berapa bilik. So sekarang ni saya cakap dengan tuan-tuan perempuan semua, tak payah. Tak payah pun buat posting macam tu, tak payah nak membazir duit tuan-tuan perempuan semua iklankan perkara tersebut. Bukan itu cara marketing sekarang ni. Okay, tapi jangan kecam saya, jangan kecam saya. Apalah Coach Isaac ni cakap tak payah buat marketing sekarang ni, tapi dia kata suruh teruskan survival. Macam mana tu? Pening kepala ni kan. Okay, nanti dulu dengar dulu apa yang saya cuba cakap kan. Okay, sebab bila tuan-tuan perempuan buat juga sales, tepikkan dalam Facebook, tepikkan dalam mudah.my, tepikkan dalam iProperty, rumah-rumah yang nak dijual tu, sebenarnya orang-orang kat luar sana dia takut. Dia takut nak buat komitmen, nak beli rumah, nak teruskan dengan pembelian rumah-rumah yang tuan-tuan perempuan jualkan. Percayalah cakap saya. Sebab sekarang ni masing-masing dah ditanamkan dalam fikiran masing-masing bahawa keadaan ekonomi Malaysia sekarang ni dalam keadaan yang terlalu teruk. Terlalu teruk. Saya tak nafikan perkara tu, memang betul. Memang betul. Jadi bila ekonomi dah teruk, macam mana dia orang nak invest, nak beli rumah? Kan? Jadi bila kita letakkan iklan untuk jual rumah, definitely iklan tu akan ke laut. Orang tak pandang pun, orang tak tengok pun rumah yang kita nak jual tu. Orang fikir apalah ejen ni, hari-hari duk tepik pasal rumah nak jual. Tak tahu ke aku nak beli susu anak pun susah, aku nak beli pampers anak pun susah sekarang ni. Jadi itu bukannya method marketing yang terbaik sekarang ni. Bukan nak kata tuan-tuan perempuan buat tu salah. Bukan salah sepanjang masa, tidak, tapi salah dalam tempoh kita tengah berkurung kat rumah sekarang ni. Dalam tempoh PKP ni, itu bukannya method untuk marketing yang tepat, yang betul. Okay, jadi apa yang tuan-tuan perempuan perlu buat? Okay, so pertama sekali kena betulkan mindset. Ingat, jangan buat posting untuk menjual. Saya syorkan tak payah buat langsung. Tak payah nak letak langsung. So posting-posting untuk menjual tu boleh letak tepi dulu. Simpan dulu. Kalau ada listing tu simpan dulu. Okay, alright. So dengar yang seterusnya, apa yang saya cuba nak syorkan. Okay, kita tak perlu risau sebenarnya, kerana prospek yang nak beli rumah kita tu sebenarnya sentiasa ada. Mereka tu sentiasa ada. Cuma mereka ni perlu dijelaskan. Mereka perlu dijelaskan macam mana mereka boleh beli rumah. Macam mana kita sebagai perunding hartanah ni, tuan-tuan perempuan sebagai perunding hartanah, bukan kita lah, saya bukan perunding hartanah, saya seorang peguam. Okay, tapi tak apa, saya nak bagi nampakkan lah kat situ. Saya nak nampakkan yang sebenarnya saya pun feel. Saya pun merasai apa yang tuan-tuan perempuan alami sekarang ni. Sebab tu saya bahasakan kita. Alright, so jangan salah faham kat situ. Saya bukan perunding hartanah, saya seorang peguam. Okay, alright. So kenapa kita perlu ambil tahu dan perlu gunakan peluang ni untuk bantu bakal-bakal prospek ataupun pembeli-pembeli yang ada di luar sana dengan cara sharing-sharing yang kita boleh buat di dalam social media kita sendiri. Okay, tadi saya dah beritahu awal-awal tadi saya dah beritahu first kali kita kena bersyukur. Kita kena bersyukur, kita ambil positif segala perkara yang berlaku dan kita kena anggap semua yang Tuhan kurniakan ni ada hikmah di sebaliknya. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, saya dah beritahu tadi, tak perlu nak iklankan
Rumah yang ada, listing yang ada pada tuan-tuan perempuan semua, tak payah nak cerita dah. Tak payah nak iklankan. Kalau dulu tiap-tiap hari duk tipik gambar rumah. Rumah ni cantik, ada berapa bilik, ada berapa square feet, berapa harganya apa semua tu. Orang tak pandang dah, orang tak tengok dah pun iklan-iklan tuan-tuan perempuan tu semua. Kalau buat boosting dekat FB Ads tu, sebenarnya orang tak tengok pun. Silap apa yang kita iklankan tu, orang scroll macam tu, orang tak pandang langsung. So apa yang kita perlu buat sekarang ni sebenarnya adalah kita gunakan pendekatan untuk membantu prospek. Kita gunakan pendekatan untuk membantu prospek. Okey, macam mana nak bantu prospek? Kita kena jual idea memiliki rumah. Ni yang saya letakkan dalam poster saya pagi tadi. Kena pastikan tuan-tuan perempuan buat sharing, buat sharing dalam social media masing-masing untuk bantu prospek, bagi idea kepada prospek, kepentingan mereka memiliki rumah. Okay. Dan macam mana sebenarnya mereka boleh benefit daripada apa yang berlaku sekarang ni, dan menjadikan perkara yang berlaku sekarang ni sebagai titik tolak untuk mereka ubah minda mereka yang mereka boleh memiliki rumah. Mereka mampu untuk memiliki rumah. So maknanya tak payah nak jual, tapi kita lebihkan kepada sharing tips. Kita lebihkan kepada sharing tips. Okay, itu perkara yang paling mustahak yang boleh tuan-tuan perempuan buat sekarang dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ni, dalam tempoh PKP ni. So banyakkan sharing tips, banyakkan sharing idea untuk membantu prospek memiliki hartanah pertama mereka, especially untuk first home buyer. Okay. Cik Puan Hawa Rahman dah join. Terima kasih Cik Puan Hawa. Okay. Waalaikumsalam Hawa. Okay. Tolong sharekan Hawa. Sharekan, tarik lagi ramai untuk kawan-kawan yang lain join. Alright. So kita pergi kepada perkara yang seterusnya, iaitu saya dah cerita tadi yang saya sebutkan sebagai tak perlu nak letakkan iklan menjual rumah tu, itu yang kita ibaratkan sebagai tak perlu menjual tapi bagi idea kenapa prospek perlu memiliki hartanah mereka sekarang. So macam mana prospek nak memiliki hartanah mereka sekarang, menggunakan segala peluang yang ada sekarang ni, dengan mengambil berat apa yang kerajaan telah sarankan, apa yang kerajaan telah berikan di bawah pakej ransangan Prihatin Rakyat. Okey, ingat tak lagi 3 hari sudah, 3 ke 4 hari sudah kita punya Prime Minister Perdana Menteri ada umumkan tentang pakej ransangan Prihatin Rakyat untuk merangsang ekonomi negara. So apa yang prospek boleh benefit ataupun apa yang prospek boleh dapat daripada pakej ransangan ekonomi tersebut. Okey, itu yang kita perlu titik beratkan, dan itulah yang isi kandungan yang perlu kita letakkan dalam posting-posting kita setiap hari. Okey, satu hari berapa posting nak letak coach? Satu hari kalau tanya dengan saya, paling-paling busuk pun 2 ataupun 3 posting. Itu yang biasanya saya lakukan. Okey, kalau tuan-tuan puan tengok sebenarnya posting-posting saya di dalam page hartanah anda, saya jarang-jarang pun nak buat hard selling. Saya jarang-jarang nak buat hard selling. Saya selalunya sharekan idea, saya selalukan share info dan juga tips. Itu yang saya buat. So ada yang cakap, alah boleh lah coach cerita benda yang ni, coach bukannya rant kan. Apa benda yang coach cerita tu bukannya nak tarik orang nak beli rumah. Betul, memang itu yang saya buat. Sebab saya tak tarik orang nak beli rumah pun. Saya cuma bagi idea kepada diorang, supaya membolehkan diorang ni nampak kepentingan, keperluan untuk memiliki rumah tu. Sebab tu dalam rancangan live saya 2 hari lepas, saya tekankan tentang jangan main-main dengan tsunami yang bakal melanda selepas COVID-19 ni selesai. Apa yang saya panggilkan badai itu sebenarnya adalah badai recession. Recession akan berlaku. Kita, whether we like it or not, recession tu akan berlaku. Tengah tahun ni ataupun hujung tahun ni Malaysia akan dilanda recession. Itu kita tak boleh nak elakkan. Sebab tu sekarang ni bila kerajaan umumkan pakej ransangan ekonomi, sebenarnya pakej ransangan ekonomi tu untuk boostkan balik kita punya ekonomi. Untuk merangsang kembali ekonomi. Nama pun pakej ransangan ekonomi kan. Nama pun pakej Prihatin Rakyat. Sebab kerajaan nakkan rakyat ni ada duit lebih kat tangan supaya mereka boleh berbelanja. Mereka boleh berbelanja, mereka boleh gunakan duit yang tak perlu nak bayar installment pinjaman. Mereka boleh keluarkan duit EPF dan sebagainya untuk digunakan duit-duit yang dah dikeluarkan ni untuk mereka berbelanja. So, seterusnya apa yang saya cuba nak sampaikan di sini sebenarnya bila kerajaan umumkan pakej ransangan ekonomi, pertama sekali yang kita mula-mula dengar dulu ada pakej Lestari.
Lestari yang mana EPF ataupun duit KWSP itu boleh dikeluarkan sebanyak RM500 sebulan. Okey, so dengan pengeluaran duit RM500 sebulan ni, ada yang canggah pendapat. Dia kata tak payah keluarkanlah duit tu untuk simpanan hari tua. Ada pula yang kata, mana kau tahu kau boleh tua? Tantang kau goal awal lagi kan, tak sempat nak tua kau dah goal dah. Kan? So tak dapat nak enjoy duit EPF tu. Okey. So kalau tanya dengan pendapat saya, sebenarnya saya senada dengan orang yang mensyorkan supaya duit tu dikeluarkan. Okey, saya senada dengan orang-orang yang mengesyorkan duit tu perlu dikeluarkan. So kalau anda ada akaun 2 EPF, sebaik-baiknya pada masa sekarang ni anda keluarkan dulu duit tu. Okey, anda keluarkan dulu duit tu. Tapi bila dah keluarkan duit 500 tu, bukan saya nak suruh you all jolly kata. Bukan nak suruh you all pergi shopping, online sale kat Lazada dan sebagainya. Bukan itu yang saya maksudkan. Boleh beli barang-barang keperluan harian, itu tidak menjadi masalah. Tapi kena kawal nafsu, kena berhemah dalam berbelanja. Itu yang saya tekankan. Okay, so bila EPF, macam orang kata apa, caruman daripada pekerja pun dikurangkan. Caruman dikurangkan maknanya pekerja ni ada cairan modal, ada duit lebih kat tangan. Bila ada duit lebih kat tangan ni, banyak yang gatal lah. Banyak yang gatal nak beli itu ini. Kalau dulu mungkin dah teringin nak beli handphone baru, masa tu lah nafsu tu meronta-ronta nak suruh beli juga handphone baru. Ada duit lebih kat tangan kan. So saya bukan nak syorkan perkara tersebut, tapi apa yang saya nak syorkan di sini adalah tuan-tuan puan-puan perlu menyediakan tabungan. Perlu menyediakan tabungan, ataupun bahasa yang nak bagi semua faham ni, wajib. Wajib menyediakan tabungan. Okay? Tabungan tu kejap lagi saya akan cerita tabungan yang macam mana. Okay? Alright. So ambil perkara-perkara ni, tuliskan yang saya sampaikan ni, untuk pastikan yang tuan-tuan puan ada idea untuk tulis, untuk buat posting dalam Facebook masing-masing, dalam social media masing-masing. Tak payah nak jual rumah lagi, tak payah nak letak rumah ni cantik lah, rumah ni elok lah, harga ni di bawah market value dah. Orang tak pandang dah, orang tak tengok dah iklan tuan-tuan puan semua, orang muntah tengok. Okay, so ceritakan tentang perkara ni. Ceritakan tentang package rangsangan ekonomi yang telah pun government announce baru-baru ni, yang telah pun PM announce baru ni, dan cuba buka minda mereka. Okay, alright, itu yang pertama, package Lestari melalui pengeluaran EPF, okay, sebanyak RM500 sebulan. Okay, package yang kedua, PM ada umumkan tentang moratorium. Moratorium daripada Bank Negara Malaysia. Apa moratorium ni? Boleh tengok balik posting saya sebelum ni, saya dah ceritakan. Saya ada buat live tentang moratorium ni. Sahabat baik saya, Tuan Erman Taib, Tuan Azwan, Tuan Eddie Azwan pun ada sharekan tentang moratorium. Boleh tengok dalam Facebook mereka, boleh kaji apa yang mereka sampaikan dan boleh belajar daripada mereka. Okey? Sebab package moratorium ni sebenarnya bukan satu-satu perkara yang kita boleh pandang rendah, kita boleh pandang enteng. Perkara ni adalah perkara yang tak pernah dibuat. Unprecedented. Nak cakap betul sasul. Unprecedented, yang tak pernah dibuat oleh kerajaan sebelum ni. Okay, ini pertama kali berlaku tau, moratorium. Kerajaan melalui Bank Negara benarkan untuk menangguhkan bayaran pinjaman kita. Bukan satu pinjaman aja, boleh katakan keseluruhan pinjaman. Boleh katakan keseluruhan pinjaman, daripada pinjaman rumah, daripada pinjaman kereta, pinjaman personal loan, ASB, semua tu boleh ditangguhkan. Okey, jadi saranan saya kepada tuan-tuan semua, cuba ceritakan kepada prospek yang ada di luar sana, rakan-rakan tuan-tuan puan di Facebook, ataupun dalam grup WhatsApp, dalam grup Telegram, perkara-perkara macam ni tuan-tuan puan perlu hebahkan pada mereka, bagi mereka tahu, bagi mereka nampak kenapa kerajaan buat perkara-perkara macam ni. Alright. So package moratorium tu, macam yang saya beritahu tadi, bila dah bagi penangguhan tu maknanya tuan-tuan perempuan tak perlu nak bayar pinjaman. Bila tak perlu nak bayar pinjaman, ada duit lebih kat tangan. Bukan duit lebih lah, duit yang sepatutnya kita bayar pinjaman tu kita dah tak bayar. Jadi duit tu ada kat tangan kita lah. Kan? Okay. So bila dah ada duit kat tangan kita, tuan-tuan perempuan sebagai ejen hartanah perlu syorkan. Syorkan kepada prospek yang ada di luar sana tu untuk mereka membuat tabungan juga. Buat tabungan juga. Duit yang lebih ni tadi bukan untuk dibelanjakan sewenang-wenangnya. Okay?
Kalau katalah biasanya kita bayar installment rumah kita 1000 per month, bayar ansuran bulanan untuk kereta kita katalah 800 sebulan. Jadi 800 tak perlu bayar, bayar untuk rumah 1000 tak perlu bayar. Kita dah boleh pegang duit kat tangan 1800. Campur duit yang EPF boleh keluarkan tadi tu 500. Dah jadi berapa? 2300. Okay, ada extra money 2,300. Bukan hari ni dapat extra money 2,300. Esok terus pergi Lazada sale, beli handphone baru. Bukan. Bukan itu yang saya maksudkan. Tapi duit tu perlu disimpan. Buat tabungan. Okay, tabungan macam mana kejap lagi saya akan ceritakan. Alright. So, yang ketiga. Kita pun dah dengar dalam package Lestari, dalam package moratorium. Dan yang ketiga tu, package rancangan ekonomi prihatin rakyat tu ada disebutkan tentang bantuan sara hidup. Bantuan sara hidup untuk golongan B40 dan M40. Okay. Lepas tu ada pula untuk golongan-golongan keseluruhan lah, termasuk T20, pengecualian untuk bayar macam-macam lah, pengecualian untuk bayar tax, pengecualian untuk bayar bil internet. So banyak sebenarnya perkara-perkara yang benefit pada rakyat secara umumnya lah. Walaupun ada suara-suara sumbang kata kat saya T20 tak dapat apa sangat lah, kerajaan ni bagi banyak kepada golongan yang M40 dengan B40 saja. So kami ni yang T20 ni memang tersepit tengah-tengah. Dah lah cukai kena bayar, cukai kena bayar. Bila dah bayar cukai pula tu, banyak benda-benda lain yang kami yang sebagai majikan ni kena fikir pula nak bayar gaji staff. Gaji staff yang tak bekerja selama 4 minggu ni pun kami masih lagi kena bayar penuh. Masing-masing mengeluh tentang perkara tu. Tapi percayalah, sebenarnya kita tak perlu pun nak persoalkan, kerana kita dalam keadaan sekarang ni memang betul kita perlu menentukan survival diri kita, keluarga kita, dan dalam masa yang sama survival syarikat kita. Itu memang saya tak pernah nafikan. Cuma sebenarnya tempiasnya daripada package rancangan ekonomi tersebut akan sampai juga lambat laun kepada kita. Okay? So ada yang cakap lah, rent tak dapat apa-apa pun coach. Benda yang kerajaan umumkan ni tak ada langsung sentuh untuk perunding-perunding hartanah, untuk ejen-ejen hartanah. Yalah, memang sekarang tak nampak, tapi impactnya tu mungkin tuan-tuan perempuan akan merasai benda tu selepas ni. Sabar dan ambil positif semua perkara ni. Tapi itulah yang saya cakap, dalam posting tuan-tuan perempuan semua kena cerita. Kena cerita benda ni, kena bagi idea, kena bagi diorang nampak kepentingan untuk mereka menggunakan peluang yang ada ni, tak payah nak bayar installment loan, ambil duit tu untuk disimpan. Okay, ambil duit tu untuk disimpan dan buat tabungan. Okay, alright. Seterusnya, so sekarang ni apa yang saya nak cadangkan? Apa yang saya nak cadangkan kepada tuan-tuan perempuan semua? Okay, coach dah cerita panjang lebar ni, apa sebenarnya point coach nak cakap ni? Ni masuk ni baru point dia ni. Ni baru masuk point dia. So, cadangkan kepada prospek anda untuk memulakan langkah penjimatan. Memulakan langkah penjimatan, simpan duit bukan spend duit. Okay? Boleh spend tapi untuk keperluan yang mendesak, keperluan yang nak memastikan anak bini kita, keluarga kita ni tak lapar kat rumah. Okay? Boleh spend duit untuk tujuan-tujuan tertentu sahaja. Bukannya spend duit untuk memenuhi nafsu kehendak kita. Tekankan perkara tersebut kepada prospek tuan-tuan perempuan semua. Buat posting-posting yang engaging macam tu. Rather than tuan-tuan perempuan buat posting untuk menjual rumah. Alright? Okay. So, hanya belanja untuk keperluan, bukan untuk kehendak. Itu yang paling penting lah. Okay? Jadi, simpan tu untuk apa? Okay, simpan tu untuk beberapa tabungan. Saya akan pecahkan kepada beberapa tabungan. Okay, tabungan yang pertama, kita simpan, kita syorkan mereka untuk menyimpan di dalam tabung yang saya panggil tabung kecemasan. Tabung kecemasan. Apa tu tabung kecemasan? Okey, tabung kecemasan, kalau tengok live saya 2 hari lepas, saya dah cerita dah. Tabung kecemasan ni saya minta tuan-tuan perempuan untuk buat 2 jenis tabung. 2 jenis tabung. Okey, tabung yang pertama adalah tabung kecemasan yang tuan-tuan perempuan boleh simpan di ASB, tabung haji, ataupun dalam fixed deposit. Dalam fixed deposit. So maknanya duit yang ada, yang lebihan yang kita dapat, bila kita dah tangguhkan bayaran installment kita, bila kita dah tangguhkan bayaran bulanan yang kita perlu bayar kepada bank untuk loan kita tadi tu, kita simpan di dalam tabung kecemasan. Ini yang pertama lah. Okay. So tabung kecemasan tu perlu buat 2. Satu, tabung kecemasan yang kita boleh keluarkan dalam keadaan bila kita terlalu terdesak. Terlalu terdesak. Okay, contohnya macam saya dah sebutkan tadi tu, dalam ASB ataupun tabung haji. So, bila kita dah terdesak,
kita memang perlukan duit tu untuk gunakan untuk tempoh-tempoh yang tertentu, mana kita boleh keluarkan duit tu daripada tabung haji ataupun daripada ASB. Okey, itu tabung kecemasan yang pertama. Okey. So kita ibaratkan tabung kecemasan yang pertama ni, lubang dia kalau tuan-tuan perempuan tengok, lubang dia besar. Lubang besar bukan apa? Lubang besar tu sebab kita boleh masukkan tangan kita, kita boleh bawa keluar duit tu daripada tabung tersebut. Bila keadaan tu terlalu mendesak, bukan keluar suka-suka hati bila keadaan terlalu mendesak, nak pakai sangat-sangat duit tu baru kita keluarkan. Okey, itu tabung yang pertama. Okey, tabung yang kedua, tabung apa Tabung kecemasan yang kedua ni yang saya ibaratkan sebagai tabung takaful ataupun tabung insurans. Okey, ini bila kita ditimpa musibah sahaja yang kita boleh gunakan duit tu. Okey, so tabung A tadi, tabung yang kita boleh keluarkan duit tu bila kita terdesak. Yang tabung B ni kita tak boleh keluarkan pun masa kita terdesak. Cuma kita boleh gunakan gunakan sum covered ataupun gunakan sum assured tu bila masa kita ditimpa musibah. Timpa musibah macam mana? Bila kita masuk hospital, bila kita kena kemalangan, bila kita kena total permanent disability, ataupun na'udzubillah minta jauh, kita dah meninggal. So maknanya ada fund di dalam takaful tadi yang kita boleh hibahkan kepada anak-anak kita, kepada isteri kita, kepada suami kita. Okey, itu sebenarnya tabung kecemasan yang saya syorkan. So ingat, ada dua tabung kecemasan. Minta tolong siapa-siapa yang dah join ni tolong tuliskan apa saya dah sharekan tadi. Okey, tuan apa ni Mujahid dah join, terima kasih. Waalaikumsalam Mujahid. Okey, okey Klang Valley Tanah pun. Okey tuan, terima kasih join sekali. Helmi Halim pun dah join, Nadia Lovina dah join. Terima kasih semua yang dah join ni. Tolong sharekan tolong sharekan video ni kepada rakan-rakan yang lain. So minta tolong siapa yang dah dengar, yang dah catatkan ni, tolong typekan dekat ruangan komen supaya masing-masing boleh nampak apa yang saya cuba nak kongsikan. So sediakan tabung kecemasan, dua jenis tabung. Tabung pertama, tabung yang kita boleh keluarkan bila kita terdesak. Tabung yang kedua tak boleh keluarkan, cuma untuk berlakunya kecemasan bila dikala kita ditimpa musibah, iaitu tabung takaful tadi. Okey, so nampak okey, dua jenis tabung tadi. Tolong tuliskan Tuan Ahmad Rosli pun dah join. Terima kasih Tuan Ahmad Rosli. Okey, terima kasih kepada siapa yang dah join ni, tolong sharekan Alright. Yang kedua, saya nak syorkan tuan-tuan puan semua untuk membina tabung yang kita panggil tabung membeli rumah. Okey. So catatkan perkara ni. Tuan-tuan puan-puan sebagai ejen hartanah, sebagai REN, perlu sharekan maklumat ni kepada rakan-rakan yang lain, kepada followers-followers masing-masing tentang kepentingan mencipta tabung membeli rumah. Okey, alright. So katalah sekarang ni, tak payah nak bayar installment kereta. Tak payah nak bayar installment kereta. Katalah ini kita nak target first home buyer lah. First home buyer ataupun nak target second home buyer pun boleh sebenarnya. Tak ada masalah. Kalau dulu kita terpaksa korbankan duit gaji, katalah 5,000 sebulan. 5,000 ni mungkin 4,000 habis bayar hutang aja. Bayar kepada bank rumah, bayar kepada bank untuk kereta, bayar kepada bank untuk ASB loan. So sekarang ni benda tu tak payah bayar dah. Ada moratorium selama 6 bulan. 6 bulan kita boleh ketepikan duit tu. Jadi, tak salah kalau kita syorkan kepada prospek kita, bagi tahu kepada dia orang yang sebenarnya tuan-tuan perempuan ni ada duit ekstra kat tangan tu, boleh buat tabungan untuk membeli rumah seterusnya ataupun rumah pertama tuan-tuan perempuan. Okay, so kita syorkan kepada mereka, minta mereka sediakan tabung beli rumah ni. Okay, alright, nampak Okay, so ada yang tanya lah Mak Coach, kalau katalah bayar installment kereta baru 800 sebulan. Baru 800 bulan, kalau kali dengan 6 bulan, 8 kali 6 baru 48, 4,800. 4,800 rumah yang macam mana yang kita nak suruh diorang beli? Kan? Okey, kat situ nanti saya akan jawab soalan tu. Okey, sekarang ni fahamkan dulu tabung kecemasan, tabung beli rumah. Okey, itu yang kedua. Okey, tabung yang ketiga. Okey, kita perlu sediakan tabung untuk anak-anak kita sekolah. Tabung education anak-anak kita. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih, tahniah kepada semua yang dah sediakan semua tabung-tabung ni sebelum PKP ni, sebelum tempoh penularan wabak COVID-19 Saya memang tabik kepada anda semua yang dah menyediakan tabung-tabung ni sebelum ni. Tapi yang saya cuba nak syorkan sekarang ni adalah bila tuan-tuan perempuan berada di rumah dalam tempoh perintah kawalan pergerakan, tak tahu nak buat apa, jadi perkara macam ni yang tuan-tuan perempuan boleh sharingkan, boleh ceritakan kepada prospek masing-masing supaya mereka nampak yang sebenarnya duit yang kerajaan tak kasih bayar pinjaman tu, yang dah ditangguhkan untuk bayar pinjaman tadi tu, boleh digunakan untuk tiga-tiga tabung ni. Tabung kecemasan, tabung beli rumah dengan tabung pendidikan anak-anak. Okay, so perkara-perkara macam ni perlu pastikan yang tuan-tuan perempuan kongsikan maklumat ni kepada rakan-rakan yang lain.
Okey, terima kasih Mujahid, tolong sharekan Okey, tabung kecemasan, tabung beli rumah dengan tabung untuk anak-anak sekolah tabung pendidikan anak-anak. Okey, so perkara ni perlu dititik beratkan dan boleh menjadi point menjadi point untuk tuan-tuan puan kongsikan kepada prospek-prospek yang berada di luar sana. Okey. Macam saya dah tekankan tadi, awal-awal pagi tadi saya tekankan tak perlu dah nak jual rumah, tak perlu dah nak letak listing masing-masing dalam iklan kerana tidak ada orang pun yang berminat untuk tengok iklan tuan-tuan puan semua. Ini yang lebih penting. Ini yang patut yang tuan-tuan puan kongsikan kepada prospek yang ada di luar sana. Okey. Apa lagi kita boleh syorkan kepada mereka? Okey. Dalam perkongsian saya 2 hari lepas, saya ada tekankan tentang mengubah lifestyle. Mengubah lifestyle. Okay, kalau dulu mungkin kita biasa makan sedap, makan sedap. Hari-hari kita bawa anak kita makan luar. Hari-hari mungkin kita ada duit lebih kat tangan, kita dah boleh berbelanja sesuka hati kita. Okay, jadi sekarang ni, dalam tempoh sekarang ni, dalam keadaan Malaysia nak menghadapi recession sekarang ni, kita syorkan kepada rakan-rakan kita di luar sana, kepada prospek-prospek kita di luar sana supaya mereka boleh ubah lifestyle tu. Ubah lifestyle tu. Ubah lifestyle bukan bermakna tuan-tuan perempuan perlu meninggalkan kesemuanya, tidak. Cuma yang saya tekankan di sini adalah kalau boleh buatlah penjimatan tu semaksimal yang boleh. Bukan tak boleh langsung nak makan sedap. Kalau katalah makan KFC, kalau dulu mungkin seminggu 2-3 kali makan KFC, sekarang ni bukan tak boleh makan langsung, boleh. Cuma makan mungkinlah dalam sebulan tu 2 kali saja. KFC tu bagi saya satu perkara yang memang saya dah beritahu dengan anak saya, kalau boleh kita kurangkan makan. Satu, kalau makan hari-hari, makan hari-hari mungkin kita akan poket pun akan nipis lah. Tu yang pertama. Yang kedua pun tak baik untuk kesihatan kan. Bukan nak menidakkan KFC tu, tidak. Ni sebagai contoh. Sebagai contoh. Kalau kita biasa makan hari-hari, makan sedap je hari kan. Okay, so sekarang ni kita cuba ubah lifestyle kita. Kita makan tu untuk kenyang, bukan makan tu untuk memenuhi selera ataupun nafsu makan kita. Itu yang paling utama, yang paling penting. Didik diri kita dan didik kaum keluarga kita, anak-anak kita ni. Kita didik mereka daripada sekarang. Alhamdulillah bila berlakunya PKP ni, semua suri-suri rumah, isteri-isteri kita dah mula rajin turun ke dapur. Perasan tak perkara tu? Kalau dulu hari-hari balik je kerja, kita kena beli makanan ataupun kita bawa diorang makan di luar. Tapi sekarang ni Alhamdulillah, bila berlaku macam ni, hikmah di sebaliknya, kita boleh berkumpul beramai-ramai, makan bersama-sama dengan keluarga dan isteri kita dah rajin turun ke dapur. Betul tak mak-mak yang ada kat sini? Kan? Okay, terima kasih. Apa Hakim pun dah tolong tuliskan. Okay, terima kasih. Alright, so Muhammad Azwan pun dah tolong sharekan di situ. Terima kasih tuan Tuan Azwan, terima kasih tolong sharekan. So sekarang ni memang kita pun antara hikmahnya bila berlakunya perintah kawalan pergerakan ni, bila berlakunya wabak COVID-19 ni, masing-masing dah mula rajin turun ke dapur, dah pandai memasak. Kalau dulu tak pernah pegang sudip, tak pernah pegang kuali pun, tak pernah potong bawang pun, sekarang ni masing-masing dah pandai dah. Nak potong bawang dah tahu, nak masak kari ayam dah tahu, nak masak asam laksa dah tahu, macam-macam dah tahu. So ada yang buat bergurau dengan saya. Saya memang tahu masak kot, tapi saya tahu masak ada 3 je. Asam laksa, perisa ayam dengan perisa kari. Rupanya Maggi yang dia nak cerita kat situ. Tak apa, makan Maggi pun tak apa, tapi janganlah makan Maggi selalu kan, botak kepala nanti. Makan sekali-sekala tu tak apalah. Tapi sekurang-kurangnya kita dah tahu dah. Sekarang ni dalam keadaan mendesak, sekarang ni kita ubah lifestyle kita. Kita syorkan kepada prospek-prospek kita untuk mereka pun mengubah lifestyle mereka. Penting untuk mereka ada tabungan ni, untuk mereka simpan duit tu dan jangan belanjakan ke arah yang perkara yang tak munasabah ataupun tak sepatutnya mereka belanjakan. Okay? Right. So kita jentik juga minda mereka. Kita minta mereka sediakan tabungan ni dan kita jentik minda mereka untuk mereka target. Letak target by end of this year, by end of 2020 ni, insya-Allah mereka dah ada cukup wang untuk membeli rumah mereka. Especially for those yang masih lagi nak beli rumah pertama, masih lagi dalam keadaan yang nak mengumpulkan duit untuk beli rumah pertama. Jadi inilah masanya kita jentik minda mereka. Anda sebenarnya layak, anda sebenarnya mampu, anda sebenarnya boleh beli rumah. Tapi anda kena sediakan tabungan ni dulu. Anda kena sediakan tabungan ni dulu. Anda gunakan kesempatan yang ada ni, bila kerajaan menangguhkan bayaran pinjaman anda, simpan duit tu, buat tabungan untuk membeli rumah. Okay, so buat posting-posting yang engaging macam ni. Buat posting-posting yang sharekan tips macam ni. Alright? Okay. Satu lagi saya nak tekankan pada tuan-tuan puan-puan semua.
antara sedar ataupun tidak, kebanyakan ejen sebenarnya tahu, kebanyakan ejen hartanah sebenarnya tahu, daripada tahun lepas lagi 2019, pihak kerajaan melalui lembaga hasil dalam negeri, lembaga hasil dalam negeri ada seperti memberikan pelepasan untuk stamp duty. Bagi hartanah yang berharga 300,000 dan ke bawah, 300,000 dan ke bawah, so maknanya kalau katalah hartanah tu berharga 180,000 ke 220,000 ke, as long as 300,000 ke bawah, hartanah tu boleh dikecualikan daripada pengenaan stamp duty untuk pembelian rumah kali yang pertama. So saya rasa semua ejen dah tahu dah tentang perkara ni. Cuma masing-masing dah start. Sekarang itulah, bila mandom je duduk kat rumah tak tahu nak buat apa, sebab kata orang Kedah mandom kan, mandom duduk kat rumah tak tahu nak buat apa, idea nak tulis apa pun tak tahu. Tu yang duk main challenge lah. Saya pun terjebak juga main challenge tu. Tapi tak apalah, saya tunjuk gambar saya dengan isteri saya tunjuk gambar kurus saya. Itu tak kisahlah. Itu sekadar untuk fun-fun je kan. Sekali-sekala tak apalah macam tu kan. Ini tak, hari-hari duk main challenge. Hari ni cerita challenge nak jadi kurus. Hari ni cerita challenge yang pemain Suria Agung suruh bergambar dengan bini. Esok challenge nak suruh workout kat rumah pula. Asyik main challenge je. Tapi sharing yang bermanfaat berkenaan dengan hartanah ni tak pernah buat langsung. Ada buat posting, tapi posting menjual. Iklan rumah teres kat sini berapa harga, rumah kondo kat sini berapa harga. Iklan rumah tu tak ada orang tengok pun sebenarnya. Tak payah buat pun, membuang masa je. Buat sharing yang macam ni lah. Sharing-sharing macam ni yang menjentik minda, yang membuka minda, yang membuka minda prospek anda untuk mereka teruskan survival mereka, dan mereka boleh menyediakan tabungan untuk membeli rumah pertama mereka. So berbalik pada tadi, stamp duty 300,000 dan ke bawah dikecualikan stamp duty langsung untuk pembelian rumah pertama. Untuk kali yang pertama tak ada stamp duty langsung. Kalau pembelian rumah di antara 300 ke 500,000, ada diskaun ataupun peremitan untuk duty stamp sebanyak RM5,000. Sharekan perkara ni sebab apa saya nak beritahu perkara ni penting untuk tuan-tuan puan sharekan. Sebab untuk pengecualian ataupun diskaun peremitan stamp duty ni hanya akan bertahan sehingga hujung tahun ni sahaja. 31 bulan 12 2020 sahaja. Selepas tu dah tak ada lagi dah. Kecuali kalau kerajaan umumkan pakej rangsangan hujung tahun nanti untuk bajet 2021 nanti, mungkin ada, kita tak tahu. Tapi setakat ni tuan-tuan puan gunakan maklumat ni, sampaikan maklumat ni untuk mereka nampak sebenarnya nak beli rumah tahun ni memang ada lagi pengecualian dan juga peremitan stamp duty tu. Kalau last year 2019 kita ada house ownership campaign, ada HOC, tahun ni dah tak ada dah HOC tu. Tahun ni dah tak ada HOC, jadi kita gunakan kesempatan ni untuk apa? Untuk memberitahu dengan diorang, you all beli rumah subsale ke, you all beli rumah undercon dengan developer ke, masih lagi kalau misal kata rumah tu berharga 300,000 ke bawah, masih lagi boleh dapatkan peremitan ataupun diskaun ataupun waiver of stamp duty ni. Yang beli rumah 300 ke 500,000 dapat lagi diskaun sebanyak RM5,000. Bukan sikit-sikit duit, RM5,000 boleh dijimatkan untuk pembelian rumah pertama. So target untuk ceritakan, untuk sharekan perkara ni, tuliskan tentang perkara ni dalam posting-posting tuan-tuan perempuan semua. Pastikan perkara ni tidak diambil mudah dan perlu dipergiatkan. So macam saya beritahu tadi, target kita nak suruh diorang beli rumah ni, nak suruh diorang sediakan tabungan, nak suruh diorang ambil peluang untuk beli rumah sekarang, sebabkan tempoh untuk dapatkan peremitan diskaun stamp duty tu sampai hujung tahun ni sahaja. Sekurang-kurangnya dengan sharing yang kita dah buat tadi tu, mereka dah mula nampak dan mereka dah mula terkesan. Mereka dah mula rasakan, betul lah apa yang dia share ni, kena beli rumah sekarang lah. Kalau tak nanti kan kita lagi rugi. Duit ni ada ni sekarang ni, kita kena simpan. Kalau kita tak simpan, kita spend ikut suka hati, beli apa yang kita nak, nanti end of the day tak ada tabungan untuk kita beli rumah pula. Kan? So perkara-perkara macam tu yang kita kena buat lah. Alright, siapa lagi yang dah? Salihin dah join, terima kasih Salihin. Isteri saya Majdah Hamid pun dah join, terima kasih. Hakim, apa yang Hakim tulis ni saya baca sekejap. Sebab sebelum banyak masa atas jalan driving pergi balik kerja, sekarang work from home. Masa dapat digunakan untuk masak. Dulu balik kerja dah agak letih untuk masak, jadi suami hanya tapau untuk keluarga. Empati dari suami kepada isteri yang bekerja. Betul lah tu. So apa yang Hakim sharekan tu sama je macam saya juga. Saya rasa semua orang lelaki macam tu lah.
Semua orang lelaki macam tu bukannya sebab kita GTB tapi kita sayang bini kan, betul tak kita sayang bini, tak nak suruh isteri kita penat buat kerja dah balik kerja penat kan, kena masak lagi kan. So kita nak memudahkan urusan isteri-isteri kita di rumah, isteri kita di rumah, bukan isteri kita di rumah masing-masing seorang je baru kan. Tak tahulah kalau ada geng-geng saya kat sini yang dah ada 2-3 tu kan. Tuan Azwan pun dah kita ubah lifestyle bunyi macam mat. Yes, betul Okay, so Cik Puan Hawa pun dah tekankan premitan untuk MOT dan loan okay. Betul untuk premitan tu bukan untuk SMP sahaja, bukan untuk MOT sahaja, untuk loan agreement pun dapat premitan juga kan. 300,000 yang ke bawah tak ada apa-apa bayaran stamp duty dikenakan untuk rumah pertama. 300 ke 500,000 boleh dapat diskaun 5,000 untuk stamp duty sehingga 31 Disember 2020 sahaja. So ambil peluang ni sekarang tuan-tuan puan, tuliskan perkara ni, buat posting-posting yang engaging macam ni supaya kita boleh sharekan tips tu kepada prospek-prospek yang nak beli rumah kita. Okey, ada yang tanya saya, okey, sekarang ni bos, sekarang ni coach, kalau kita buat posting macam ni, bila masanya kita nak jual rumah? Saya tak cakap pun yang you all buat posting sekarang ni, esok you all dah boleh jual lah rumah ni. Katalah posting minggu ni, minggu depan dah boleh jual lah rumah tu. Tak, bukan itu maksud saya. Itulah, sekarang ni semua suka fikir singkat. Semua suka fikir nak buat jalan singkat. Orang Melayu kita ni biasa macam tu lah. Dengar skim cepat kaya, nak beli emas. Beli emas boleh jadi kaya, kalau ikut skim sekian-sekian apa semua kan. Okay, so banyak benda-benda yang kita kena nampak, benda yang nak buat tu instantly terus boleh jadi kaya. Kita buat hari ni, esok dah dapat result. Bukan itu maksud saya. Yang tuan-tuan perlu buat sekarang ni, kena istiqomah, kena constantly buat benda ni every day. Resultnya bukan nampak hari ni, bukan nampak esok, bukan nampak lusa, tapi resultnya mungkin akan tuan-tuan nampak pada hujung tahun ni nanti. Tak salah kalau kita mulakan daripada sekarang dan tak terlambat lagi. Kalau dah mulakan daripada last year lagi bagus. Tapi kalau misal kata baru terdengar benda ni hari ni, yang saya sharekan ni baru terdengar hari ni, tak terlambat lagi untuk tuan perempuan mulakan perkara tu. Gunakan platform online, gunakan platform social media tuan perempuan untuk menyampaikan ilmu, untuk menyampaikan tips, untuk menyampaikan perkara yang bermanfaat. Menyampaikan perkara yang bermanfaat dan memberi peluang kepada orang lain untuk mendapat manfaat dari situ, ada pahala di situ untuk tuan perempuan semua. Okey. Dan kita sama-sama doakan supaya kita dapat keluar daripada wabak COVID-19 ni segera. Kita ucapkan ribuan terima kasih. Setinggi penghargaan saya nak sampaikan kepada semua barisan hadapan kita, frontliners kita, yang bertungkus lumus hari-hari untuk memastikan kita berada dalam keadaan yang selamat. Bumi Malaysia ni dalam keadaan yang orang kata bebas daripada wabak penyakit. So memang saya sangat-sangat salute mereka. Dan kita hanya perlu duduk di rumah sahaja. Duduk kat rumah patuh dengan arahan. Bukan duduk rumah goyang kaki, bukan duduk rumah makan tidur. Duduk rumah ni kita buatlah perkara yang bermanfaat, kita sampaikan ilmu. Apa yang kita ada tu kita sampaikan kepada orang lain. Itu dah cukup bagus untuk kelestarian ataupun kita punya menyambung kita punya khidmat sebagai seorang perunding hartanah kepada masyarakat di luar sana. Okay? So boleh ke boleh? Tolong komen boleh kat situ. Semua saya nak tulis, semua nak saya nak rakan-rakan yang ada dalam FB Live saya pagi ni bersemangat tulis boleh kat situ. Boleh. Seramai mana yang boleh, tulis. Pakar yang baru join ni, okey, pakar tolong type kat situ boleh. Boleh untuk ubah mindset masing-masing, boleh untuk menjadi yang lebih baik, boleh untuk memberi manfaat kepada orang lain. Itu yang kita tekankan dan itu yang patutnya kita gunakan kesempatan yang ada dalam tempoh PKP ni. Alright. Okay, so okay, alhamdulillah Mujahid dah tulis, Puan Hawa dah tulis, Haji Wahab dah tulis, insya-Allah boleh. Fakar pun dah tulis boleh. Okay, alhamdulillah. Semua yang dah tulis boleh ni saya nak tengok hujung tahun ni masing-masing dah boleh buat duit, dah boleh buat bisnes dengan menjual hartanah masing-masing. Okay, so tak perlu nak buat posting yang nak menjual sangat-sangat, nak buat hard selling semata-mata. Kita buatlah posting yang engaging dengan cara yang saya sebutkan tadi. Okay, so nampak Okay, Tuan Hisham pun dah tulis kat situ boleh. Terima kasih Tuan Hisham. Okay, alright. Seterusnya, okay, apa lagi yang saya nak kongsikan kat sini? Jam pun dah pukul 11. Kejap lagi pukul 11 ni sebenarnya saya ada Zoom meeting dengan tim saya. Okay, untuk seterusnya saya nak ceritakan di sini, sebenarnya tuan-tuan perempuan dalam tempoh PKP ni, kalau ada yang berkehendakkan untuk join,
marketing team di bawah Hartanah dan Anda. Sebab marketing team Hartanah dan Anda ni, kami sekarang ni tengah fokus untuk jual property di bawah pemaju Hartanah IOI Properties, untuk IOI Properties. Jadi siapa-siapa yang mungkin berminat, siapa-siapa yang belum ada agensi lagi, yang belum engage dengan mana-mana company yang masih lagi mengintai peluang untuk menjadi perunding, yang mana yang mungkin masih lagi tengah tercari-cari peluang untuk menjana pendapatan tambahan. So pagi ni saya nak buka peluang lah. Saya nak buka peluang pada mereka, anda yang mana yang mungkin masih tercari-cari lagi, peluang untuk memasarkan hartanah di bawah IOI Properties, di bawah IOI Properties. Jadi boleh join dengan tim kami. So dalam tim tu, kejap lagi saya minta tolong Haji Wahab, sharekan Zoom meeting yang kita akan buat pukul 11 kejap lagi. Habis saja tempoh saya buat FB Live ni, kita akan terus adakan Zoom meeting. Jadi Haji Wahab tolong sharekan, ataupun Hawa boleh tolong sharekan kita punya Zoom punya link tu. Jadi siapa yang boleh join tu, kita boleh sama-sama berbincang dan sama-sama kita boleh attend meeting tersebut, untuk kita kongsikan peluang untuk anda menjadi ejen hartanah untuk IOI Properties. Okey, so itu saja perkongsian saya pada pagi ni. Saya mengharapkan apa yang saya dah kongsikan, apa yang saya dah sharekan tadi mendapat manfaat dan boleh dipraktikkan oleh tuan-tuan semua. Sekurang-kurangnya sekarang ni dah ada idea dah nak buat apa. Dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan selama lebih kurang lagi 14 hari lagi, sehingga 14 hari bulan April nanti, kita dah ada idea dah kita nak tulis apa, kita dah ada idea dah kita nak buat apa. Tak adalah kita duduk melangok mandom saja kat rumah, dan kita buatlah perkara tu secara constantly. Istiqomah tu penting. Hari-hari kita kena buat, bukan hari-hari kita duduk melepak. Hari ni kita buat posting, esok lusa kita tak buat, 2-3 hari lepas tu tak buat, barulah kita nak buat. Tak, hari-hari kena buat. Kalau boleh, tuan-tuan perempuan semua, saya cadangkan buatlah live macam yang saya buat sekarang ni. Buat live macam mana yang saya buat sekarang ni, supaya tuan-tuan perempuan boleh engage dengan prospek masing-masing. Sekurang-kurangnya prospek masing-masing tu nampak yang tuan-tuan perempuan ni masih lagi setia menjalankan khidmat sebagai seorang perunding hartanah. Boleh engage dengan mereka, boleh tarik mereka untuk terus berurusan dengan tuan-tuan perempuan, walaupun dalam tempoh kita yang sangat getir sekarang ni. Okey, buat live macam ni. Okey, live nak cerita apa coach? Macam-macam benda boleh cerita. Tak semestinya cerita pasal nak beli rumah, cerita pasal benda-benda lain pun boleh. Buat live cerita share menu ke, cerita tuan-tuan perempuan tengah masak ke, tak kisah. As long as tuan-tuan perempuan boleh nampakkan yang tuan-tuan perempuan tu masih lagi ada di situ. Masih lagi ada di situ, masih lagi cuba untuk berinteraksi dengan prospek yang ada di luar sana. Alright? So itu yang saya tekankan dan saya syorkan. Okay, terima kasih kepada tuan-tuan puan semua. Tuan Zulfakar, terima kasih. Siapa lagi yang dah join ni? Oh, Anggun pun ada. Terima kasih Anggun. Sangat setia Anggun dengan saya. Terima kasih sangat-sangat. Alright, itu saja perkongsian saya untuk pagi ni. Okay, so pukul 11 nanti saya ada Zoom meeting. Siapa-siapa yang nak join. Okay, Hawa dah pastekan dekat situ kita punya Zoom meeting punya link. Siapa-siapa yang berkelapangan, saya jemput lah untuk attend kita punya Zoom meeting nanti. Okay, itu saja perkongsian saya untuk pagi ni. Saya doakan tuan-tuan puan semua berada dalam rahmat Allah selalu, sihat-sihat belaka, dan terus sebarkan ilmu, sebarkan manfaat, sebarkan perkara yang mendatangkan hikmah kepada orang-orang yang lain. Jadikan diri kita ni orang yang berguna kepada orang lain, insya-Allah. Alright, so itu saja perkongsian saya pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.